Salam sejahtera semua. Jadi hari ini sesi PDPR kita diteruskan dengan tajuk yang berkaitan dengan penyediaan pengurusan kewangan. Jadi seperti yang pelajar dah sedia maklum, dalam pengurusan projek reka bentuk, salah satu aspek yang perlu dititik beratkan adalah penyediaan pengurusan kewangan. Jadi untuk hari ini, murid akan belajar bagaimana hendak menyediakan anggaran kos projek dengan menggunakan konsep SMART. Baik, untuk hari ini objektif pembelajaran kita adalah murid akan dapat menyediakan anggaran kos dengan menggunakan konsep SMART. Seterusnya, objektif yang kedua adalah murid akan mempelajari bagaimana pengurusan kewangan disediakan dalam kertas kerja bagi pengurusan projek. Baik, ini merupakan contoh muka hadapan kertas kerja pengurusan projek reka bentuk yang telah dilakukan oleh kumpulan yang pada tahun 2019. Ini adalah muka hadapan. Jadi untuk makluman murid-murid, kertas kerja pengurusan projek ini murid harus sediakan dan perlu memasukkan item ataupun aspek yang berkaitan dengan pengurusan kewangan. Jadi dalam kertas kerja ini, selain daripada tajuk, selain daripada apakah lakaran yang murid akan hasilkan untuk projek masing-masing, murid juga harus memasukkan item yang berkaitan dengan pengurusan kewangan. Jadi pengurusan kewangan ini boleh disediakan dengan menggunakan konsep SMART. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan konsep SMART? Terdapat 5 komponen dalam konsep SMART. S ni merujuk kepada specify, M pula merujuk kepada measurable, A adalah attainable, kemudian R pula merujuk kepada realistic, dan seterusnya T merujuk kepada time bound. Dalam specify ataupun dalam konsep SMART yang pertama, iaitu S, specify merujuk kepada murid perlu menetapkan tujuan serta objektif sesuatu projek dilaksanakan. Manakala bagi komponen yang kedua, iaitu measurable, murid akan mengukur pengagihan kewangan berdasarkan kos-kos yang terlibat. Jadi untuk bahagian ini, murid akan menyediakan beberapa item yang berkaitan dengan kos-kos dalam penghasilan sesuatu projek reka bentuk. Kemudian dalam komponen yang ketiga, iaitu attainable, A ini merujuk kepada projek tersebut boleh dilaksanakan berdasarkan keupayaan kewangan dan juga tenaga kerja. Jadi perkara ini haruslah dirancang dengan teliti bagi memastikan sesuatu projek itu dapat dilaksanakan sehingga ianya selesai berdasarkan keupayaan dari segi kewangan dan juga tenaga kerja dalam penghasilan projek tersebut. Manakala untuk komponen yang seterusnya, iaitu R, merujuk pada realistik. Untuk komponen ini, murid akan menganalisis tujuan projek sama ada ianya menempati kehendak pengguna ataupun tidak. Jadi analisis boleh dilakukan dengan membuat perbandingan antara produk yang sudah sedia ada di pasaran dengan produk yang akan murid hasilkan. Akhir sekali pula, iaitu T, merujuk pada time bound. Untuk hal ini, komponen ini, murid akan menentukan tempoh masa untuk menyiapkan projek, iaitu antara komponen yang dititikberatkan adalah tarikh memulakan projek dan seterusnya tarikh projek tersebut akan siap. Bagaimana konsep SMART diaplikasikan dalam pengurusan kewangan? Di sini cikgu akan tunjukkan contoh bagaimana anda menulis item pengurusan kewangan dengan menggunakan konsep SMART. Specify. Untuk komponen yang pertama, specify, iaitu merujuk pada tujuan projek. Ini merupakan contoh penulisan, iaitu pelajar akan menulis nama projek, tujuan, bilangan dan seterusnya sasaran. Dalam kes ini, nama projek adalah gelandangan manik. Seterusnya, tujuannya adalah untuk menjadikan projek ini satu gaya fashion remaja pada masa kini.
Bilangan pula merujuk pada berapa unit gelang tangan manik yang akan dihasilkan. Di sini cikgu dah nyatakan 50 unit. Dan sasaran pelanggan pula merujuk pada murid sekolah menengah, lelaki dan juga perempuan. Okey, untuk pengukuran pengagihan kewangan terdapat 5 kos-kos yang perlu murid sediakan, bermula dengan kos bahan. Okey, seterusnya kos upah. Yang ketiga kos overhead. Kemudian murid pula akan sediakan jumlah kos modal dan seterusnya kos jualan. Okey, bagi kos bahan dan juga alat. Di sini contoh jadual bagaimana kos bahan dan alat disediakan, iaitu murid perlu senaraikan apakah bahan-bahan yang diperlukan dalam menyediakan sesuatu projek. Jadi kalau kita rujuk balik tujuan ataupun specify bagi projek ini, murid ini akan menyediakan gelang tangan manik. Jadi bahan yang perlu murid ini sediakan adalah manik, seterusnya beading elastik, kemudian super glue dan juga gunting. Di sini juga murid harus senaraikan berapakah kuantiti bagi setiap bahan yang diperlukan. Okey, contohnya seperti ini, 3 bungkus manik, 5 bungkus beading elastik, 2 set super glue dan 2 set gunting. Harga pula perlu ditentukan. Disebabkan ini adalah anggaran, murid boleh membuat anggaran sama ada melalui pencarian di internet ataupun mendapatkan maklumat tersebut daripada individu yang pernah ataupun mempunyai pengalaman dalam menghasilkan gelang manik. Contohnya seperti ibu bapa, ataupun ahli keluarga yang lain, ataupun merujuk sendiri ke kedai yang menjual bahan tersebut. Sebagai contohnya di sini dia murid ini menyenaraikan kos unit bagi manik sebanyak RM20. Kos seunit ataupun sebungkus beading elastik pula berharga RM5. Super glue pula 1 set berharga RM5 dan gunting pula 1 set berharga RM6. Kemudian pada kolom yang terakhir pula murid akan menjumlahkan berapakah dari segi kewangan, berapakah jumlah kos bagi setiap bahan tersebut. Sebagai contoh, untuk manik ni pula kuantiti 3 bungkus untuk seunit, harga dia RM20. Jadi apabila kita darab 3 darab dengan 20, kita akan dapat RM60 untuk jumlah pembelian bagi bahan manik. Seterusnya 5 bungkus darab dengan RM5, kita akan dapat jumlah pembelian bagi beading elastik berjumlah RM25. Seterusnya untuk super glue pula, jumlah pembelian adalah sebanyak RM10. Dan akhir sekali gunting 2 darab dengan RM6, murid akan membeli gunting yang berjumlah RM12. Jadi apabila kita campurkan kolom jumlah ini, jumlah keseluruhan bagi kos bahan dan juga alat adalah berjumlah RM107. Seterusnya, murid akan menyediakan kos upah. Jadi dalam kos upah ini, beberapa item yang akan dianalisis oleh pelajar, iaitu pelajar akan menentukan bilangan pekerja, seterusnya masa, kemudian kadar upah bagi 1 jam dan juga bilangan hari. Kesemua perkara ini ditentukan berdasarkan sasaran murid dalam menyiapkan projek ini, berdasarkan tempoh masa untuk menyediakan projek tersebut. Dalam kes ini, bilangan pekerja yang diperlukan adalah 2 orang. Kemudian masa yang diperlukan untuk sehari adalah 5 jam. 5 jam untuk bekerja dalam masa 1 hari. Kemudian kadar upah pula RM3 bagi setiap jam. Kemudian bilangan hari pula adalah 10 hari. Apabila jumlah ini telah didarabkan ataupun dijumlahkan, murid akan mendapat RM300. Seterusnya, cost overhead. Dalam cost overhead, murid akan menyenaraikan beberapa perkara yang berkaitan dengan kos
yang berkaitan dengan pengurusan, iaitu sebagai contoh bil elektrik. Di sini juga ada disenaraikan bil air dan seterusnya bil telefon. Jadi setiap bil-bil ini ada berkaitan dengan bagaimana ianya diperlukan dalam pengurusan sesuatu projek. Jadi bagi anggaran kos ini, bil elektrik adalah RM2 bagi satu hari, bil air pula 40 sen untuk satu hari, kemudian bil telefon pula adalah RM2 untuk satu hari. Apabila ianya dijumlahkan, RM20 ini didarabkan dengan 10 hari, kita akan dapat RM20. Manakala 40 sen pula didarab dengan 10 hari, akan dapat RM4, dan seterusnya RM2 pula didarab dengan 10 hari, akan dapat RM20. Jadi jumlah kos adalah RM44. Apabila dari mana cikgu dapat 10 hari ini? Berdasarkan kepada jumlah hari yang ditentukan dalam menyediakan projek tersebut. Di sini disenaraikan 10 hari. Seterusnya jumlah kos modal pula. Dalam penyediaan jumlah kos modal terdapat 3 komponen yang perlu pelajar ingat, iaitu kos bahan akan ditambahkan dengan kos upah dan seterusnya kos overhead. Setiap kos yang telah disediakan pada awalnya akan dijumlahkan. Sebagai contoh, kos bahan tadi, apabila kita tengok jadual pada awalnya, jumlah kos bahan adalah sebanyak RM107. Kemudian kos upah pula RM300 dan kos overhead pula RM44. Apabila setiap kos ini telah ditambahkan ataupun dijumlahkan, maka jumlah kos adalah sebanyak RM451. Kemudian ianya dibahagikan dengan 50 unit. 50 unit ini kita dapat daripada bahagian pertama tadi, iaitu bahagian specify, iaitu telah dinyatakan bilangan gelang tangan manik yang akan disediakan adalah sebanyak 50 unit. Jadi apabila item ataupun nilai ini dibahagikan dengan 451, kos seunit bagi penghasilan satu unit gelang manik adalah sebanyak RM9.02. Seterusnya, untuk mendapatkan kos jualan pula, kos modal akan ditambahkan dengan peratusan keuntungan. So, untuk peratusan keuntungan, pelajar akan tentukan bersama dengan ahli kumpulan masing-masing berapakah peratus keuntungan yang ingin diperolehi. Dalam hal ini, peratus keuntungan yang ditentukan adalah sebanyak 50%. Untuk peratus keuntungan, dia hanya terpulang kepada kumpulan masing-masing, sama ada nak dapatkan 100% keuntungan, 20% keuntungan, 30% dan sebaliknya lah. Jadi untuk hal ini murid ini telah menentukan untung yang mereka ingin perolehi adalah sebanyak 50%. So daripada jumlah kos modal ini didarabkan dengan 50%, maka 50% ni apabila ditukar dengan nilai wang, ianya adalah berjumlah RM4.51. Jadi untuk mendapatkan kos jualan, kos modal ditambahkan dengan peratusan keuntungan ni, iaitu RM9.02 ditambahkan dengan RM4.51, maka kos jualan bagi seunit gelang adalah sebanyak ataupun bernilai RM13.53, ataupun apabila nilai ini dibundarkan kita akan dapat RM14. Jadi bermaksud untuk mendapatkan keuntungan sebanyak 50%, maka seunit gelang haruslah dijual sama ada bernilai RM14 ataupun bernilai RM13.53. Baik, dalam konsep SMART yang seterusnya, iaitu attainable. Dalam hal ini, attainable bermaksud projek tersebut boleh dilaksanakan dan juga dicapai. Jadi untuk menentukan adakah ianya boleh dilaksanakan dan dicapai, kita akan tengok berdasarkan nilai kos jualan ditolak dengan kos modal dan berapakah keuntungan yang kita dapat. Jadi sudah tentulah setiap projek yang dilaksanakan perlu mendapatkan keuntungan. Sekiranya murid menghasilkan suatu projek yang diperolehi adalah kerugian, maka sesuatu projek itu tak boleh dilaksanakan dengan gayanya. Jadi dengan mengambil kira pengiraan kos tadi, kos jualan adalah sebanyak RM14,
Kos modal pula adalah sebanyak RM9.02. Apabila nilai ini ditolak, kita akan dapat keuntungan sebanyak RM4.80. Dan apabila nilai keuntungan ini didarabkan dengan 50 unit, sebab sasaran dan jualan manik tadi adalah sebanyak 50 unit, maka jumlah keuntungan yang diperolehi adalah sebanyak RM240. Okey, dalam konsep smart yang seterusnya, iaitu realistik. Untuk realistik, pelajar akan menentukan kesesuaian sesuatu produk dengan kehendak pengguna. Jadi di sini pelajar perlu buat satu analisis. Sebagai contoh, kehendak pengguna di sini, remaja pada masa kini suka untuk menggunakan gelang fashion tetapi mahukan gelang yang tidak terlalu mahal seperti gelang perak ataupun gelang emas. Okey, ini ada kaitan dengan kemampuan seseorang pelajar untuk membeli gelang. Jadi tujuan projek ini dilaksanakan adalah untuk menghasilkan gelang tangan fashion yang mampu milik, iaitu pada harga yang lebih murah. Seterusnya, dalam konsep smart yang terakhir, iaitu time bound, tempoh masa dan juga sumber kewangan akan ditentukan. Okey, di sini murid telah menentukan bahawa tarikh mula akan dilakukan pada 1 Mei. Okey, bermula pada 1 Mei 2021. Murid ini dengan pasukannya akan menghasilkan gelang tangan manik sebanyak 50 unit dan dijangka akan siap pada 10 Mei 2021, iaitu 10 hari untuk melaksanakan penghasilan 50 unit gelang tangan manik. Jadi untuk penafsiran bilik darjah, untuk mencapai tahap penguasaan 6, iaitu tahap yang tertinggi dalam tajuk pengurusan projek, murid akan menghasilkan kertas kerja pengurusan projek dengan memasukkan aspek pengurusan kewangan dengan menggunakan konsep SMART. Jadi untuk hal ini, cikgu nak pelajar rujuk balik bagaimana contoh pengurusan kewangan dilaksanakan dengan menggunakan konsep SMART. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Jadi cikgu harap nota ataupun video ini boleh membantu pelajar untuk memahami apakah yang dimaksudkan dengan konsep SMART. Sehingga kita berjumpa lagi. Dengan ini cikgu harapkan semua pelajar akan meneruskan pembelajaran walaupun berada di rumah. Sehingga berjumpa lagi.